Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Nizam Power di YouTube channel saya. Alhamdulillah, saya juga berterima kasih tuan-tuan terus ikuti saya di dalam YouTube channel. Hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan tiga perkara apabila kita dilanda dengan wabak. Mungkin tuan-tuan ingat kita pernah juga dilanda dengan wabak Y2K, di mana proses tahun 1999 nak masuk tahun 2020, tahun 2000, di mana semua peranti-peranti sistem kita yang dikatakan tidak selamat akan digodam dan kita akan menjadi dunia tanpa IT, dunia tanpa internet atau dunia tanpa sempadan. Kita dah tak wujud lagi. Mungkin kita akan lebih kembali kepada zaman lama kita, iaitu zaman yang tidak ada internet, yang hanya pakai public phone. Jadi itu yang kita pernah dengar, Y2K. Dan kita juga pernah dengar istilah kejatuhan mata wang kita, di mana tahun 1999, di mana satu kejatuhan ekonomi yang hanya berkaitan dengan beberapa negara di Asia, contohnya di Malaysia sendiri, di Thailand, di Indonesia dan di Singapura, dan negara-negara yang berkaitan dengan negara membangun saja yang berlaku. Tapi bagaimana kita boleh bangkit dalam keadaan ketika begitu? Dalam prinsip yang saya nak kongsikan hari ini, kita hanya belajar kepada tiga perkara sahaja, iaitu tiga perkara trust kepada tahun 2021. Yang pertamanya, tiga perkara yang saya nak kongsikan tuan-tuan. Yang pertamanya adalah yang pertama adalah kewangan. Yang pertama adalah kewangan. Apabila kita cerita tentang kewangan, memanglah pelbagai isu yang kompleks untuk kita bicarakan. Kita melihatkan pelbagai kepakaran-kepakaran dalam kewangan mencari solution untuk kita menambah kewangan, untuk mengukuhkan kewangan, untuk mencari physical fixed deposit, mencari pelabur, mencari pembeli, macam-macam lagi, dan mencari pengguna. Dia macam-macam. Bila kita duduk dalam kewangan ni, sebenarnya dia berkaitan dengan manusia. Dia mesti berkaitan dengan manusia. Sebab apa? Kewangan ini jika tidak berkaitan dengan manusia, kita akan menjadi satu macam mungkin kita boleh katakan diri kita berada dalam keadaan kebodohan. Kebodohan. Sebab itulah sebenarnya apabila kita lihatkan tentang isu kewangan, memang memerlukan banyak part-part yang kita kena faham dan terus membangun. Itu K yang pertama. Dalam K yang kedua, apa yang saya nak kongsikan adalah kesihatan. Apabila kita lihatkan pada isu hari ini di wabak coronavirus ni, yang kita kata dia adalah satu flu, satu sesama atau demam, yang sebenarnya kalau tuan-tuan perasan, untuk 3 hingga 4 tahun yang lepas kita pernah dengar flu sesama ayam, kan? SARS 1, kan? SARS 2, dan semuanya adalah berkaitan dengan binatang. Apa yang kita sebenarnya, kita selalu bertanya, kalaulah benda ni berlaku dekat manusia, mesti manusia beramai yang mati, kan? Semua orang semua rasa takut. Dan apa yang tuan-tuan buat dekat ayam? Akhirnya kita bunuh ayam banyak-banyak, kan? Yang mana ayam ada flu kita kena asingkan, yang mana tak kena flu kita bagi dia makan ubat antibiotik. Nampak tak apa yang sebenarnya kita lalui? Iaitu satu pengajaran yang Allah berikan kepada kita adalah untuk meningkatkan imunisasi badan. Ini banyak pakar-pakar juga berbicara tentang K yang kedua, itu adalah kesihatan. Dalam K yang ketiga adalah tentang kemudaratan. Kemudaratan ini adalah istilah yang paling mudah saya kata adalah kemusnahan. Ini kita berbicara tentang kemusnahan ini, kita bicara tentang apa yang sebenarnya yang kita lakukan hari ini adalah tidak lagi berorientasikan dengan alam, tidak lagi berorientasikan dengan kemanusiaan, tidak berorientasikan kepada kebinatangan. Kenapa saya cakap seperti itu? Mudah saja. Pada K yang ketiga ni, kemudaratan ini adalah berlaku kerana tangan-tangan yang raib, tangan-tangan yang kayangan, orang yang mempunyai kewangan yang kukuh, orang yang mempunyai ideologi yang baik, orang yang mempunyai persuturan. Dan kita hanya bangunkan negara kita, kita hanya bangunkan satu sifat saja, kita tidak sifat yang menjaga ekosistem kita. Contohnya tuan-tuan, apabila tuan-tuan nak membangunkan satu bandar besar, infrastruktur besar, di mana apa yang tuan-tuan perlu dekat dalam infrastruktur? Di mana tuan-tuan kena perlu apa yang saya baca daripada World of the City, bagaimana infrastructure for the world
of the new city for the ecosystem and sustainability, okay, for the human being, okay, the future. Okay, benda yang kita baca dan saya kongsikan kepada tuan-tuan, ini adalah satu benda yang sangat-sangat hebat, kerana manusia ni dia perlukan yang pertamanya adalah udara yang bersih. Yang kedua, dia perlukan persekitaran, environment. Betul. Yang ketiga, dia perlukan sumber air. Tuan-tuan lihat, satu-satu negara, apabila kita lihat tentang peperangan, apa yang saya lihatkan dalam sirah peperangan antara di Turki, di Constantinople, okey, di mana ketika tu umat Islam, okey, menyerang Constantinople atau kita panggil Turki hari ini, di mana bila kita memerangi satu kubu yang besar, okey, kubu yang paling besar dalam Constantinople ni, memanglah kita cakap kubu yang dibangunkan di tepi laut kan, okey, di antara dua sungai. Bila diperangi, apa yang kita lihatkan, apa yang kita jumpa dalam Constantinople adalah simpanan air yang sangat-sangat banyak. Patutlah mereka boleh hidup dengan tenang dekat dalam Constantinople. Dan benda ini juga berlaku di negara-negara yang pada ketika dahulunya, apa yang pentingnya pada dalam satu-satu negara adalah air, sumber air. Sebab tu kemudaratan kita hari ini yang kita lakukan dalam KL adalah satu benda yang memang kita faham tapi kita tak laksanakan. Bagaimana kita nak bagi ekosistem kita dalam kehidupan kita. Kita tengok hari ini apabila hujan yang bertaburan yang tinggi, yang kita lihatkan hari ini adalah bukan faktornya kerana apa? Bukan kerana hutan yang banyak, tidak. Hujan yang turun pada hari ini adalah kerana apa? Kerana faktornya alam kita yang kita cakap kotor, udaranya kotor kan, dan bebas. Dan apabila hujan tu turun, tiada tempat-tempat untuk kita meletakkan sudut air yang banyak ni untuk kita simpan. Tak ada, kita tak ada. Kita ada tangki yang besar pun bukan untuk kita minum. Kita untuk jana elektrikal. Lepas habis jana elektrikal, kita buang dia masuk ngalir ke sungai balik. Lepas tu akhirnya kita buat apa? Kita bagi air tu mengalir sampai ke laut. Apa yang kita buat hari ni, kita lebih banyak pada takungan kepada sifat untuk menghasilkan elektrik. Kita tidak menggunakan sifat tanggungan air untuk kita guna, untuk kita minum. Okey, banyaklah. Jadi dalam 3K yang saya kongsikan adalah yang pertama tadi, kewangan. Memang kita punya isu yang sangat-sangat drastik. Jadi tuan-tuan kena fikirkan bagaimana tuan-tuan nak menguruskan kewangan tuan-tuan. Carilah orang yang pakar dalam kewangan. Carilah dalam pakar pembina keuntungan dalam apa pun jenis perniagaan, walaupun sedikit yang bertatih, walaupun sedikit-sikit, lama-lama kita jadi bukit. Dan kita juga jangan lupa dalam kesihatan. Jangan lupa tuan-tuan, kesihatan kita ini nilainya sangat mahal. Sangat-sangat mahal. Kerana apa saya cakap mahal? Sebab isu kesihatan ni adalah isu yang sangat hari ini menjadi pandemik. Yang saya katakan dia ramai orang berfikirkan takutlah untuk kita keluar kena COVID, coronavirus. Oh, takutlah ini nak keluar ke sana kerana penyakit makin tersebar. Apa yang kita lihat ini, apa yang kita tuntun pada awalnya pandemik di Wuhan tu, langsung tak pernah pun berlaku di Malaysia. Tiba-tiba bawa kereta, mati dalam kereta. Tiba-tiba naik stesen bas, mati dalam stesen bas. Kita tak pernah nampak lagi. So far so good, kita dah duduk dah nak angkat 1 tahun dalam coronavirus ni. Nampaknya lakonan-lakonan yang kita jumpa ni sangat-sangat drastik gila. Sampai kita rasa ketakutan tu menyebabkan kita rasa kita berada dalam lingkungan satu penyakit yang boleh membunuh diri kita. Okey. Saya tak menolak wabak itu ada, penyakit itu ada, tapi cara untuk mereka menyampaikan tu agak nampak macam mengerikan, kan? Mengerikan. Dan yang ketiga, jangan lupa kemudaratan. Jadi saya minta kat tuan-tuan, tolonglah berfikir. Kalau nak buang sampah tu, buanglah sampah dekat dalam tu sampah disediakan. Okey. Kalau nak pergi ke mana-mana tepi pantai tu, jangan lupalah, jangan buanglah sampah dekat tepi pantai. Kalau pergi ke tempat-tempat peranginan, pastikan tempat yang kita duduk tu bersih. Jadi macam-macam tuan-tuan. Kemudaratan ini untuk diri kita lah. Itu peringkat kita. Sebab kita banyak peringkat. Di mana peringkat kita orang awam. Di peringkat kerajaan, mereka adalah stakeholder. Mereka adalah ulul amri dalam bahasa Islamnya. Ulul amri, orang yang bertanggungjawab.
Untuk peringkat yang ketiga, adalah peringkat yang di mana world of the state. Ini yang kita lihat, ini world of the state. Ini dunia ini, mereka berbicara tentang kebersihan, mereka bicara tentang kemudaratan, tapi mereka tetap buat. Tidak pernah mereka rasa fikir untuk menjaga kita di bawah. Tak, kita yang kena jaga kita. Okey, dengan itu saya perkongsikan saya. Terima kasih kepada tuan-tuan. Terus ikuti saya di www.channel YouTube Nizam Power. Dan saya harapkan apa perkongsian saya ini memberi satu gambaran pada tuan-tuan untuk kita berbicara apa yang kita rasa untuk kita kongsikan. Dan kita berbicara dengan benda yang berfakta, berdata. Dan kita kongsikan untuk tuan-tuan untuk mendapatkan sedikit pengetahuan yang lebih meluas daripada saya, Nizam Power. Jangan lupa terus ikuti saya di gcmembership.com. Teman setia anda bersama dengan member club di bawah kad e-medical card kesihatan yang pertamanya menggunakan crowd sharing platform. Terima kasih. Bye bye.